muka surat yang ketiga, iaitu berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu berkaitan dengan al-khawf, iaitu sifat takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang disebutkan yang pertamanya, bagaimana dikatakan oleh Al-Faqih Abu Lais, tanda kita takutnya pada Allah itu iaitu kita menjaga akan lidah daripada mengatakan benda yang tidak baik. Kita menggunakan lidah untuk kebaikan. Yang keduanya, kita menjaga hati kita, qalbu. Yang ketiga, kita menjaga pandangan. Dan yang keempatnya, kita menjaga perut, iaitu tidak memasukkan ke dalam perutnya akan makanan yang haram. Sebab hal itu merupakan dosa yang besar, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila satu suap makanan yang haram jatuh ke dalam perut anak Adam, setiap malaikat di langit dan di bumi melaknatnya selama suapan itu berada dalam perutnya. Jika ia mati dalam keadaan itu, tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan dengan menjaga hati kita ini, dari segi kita mentaqarrubkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, iaitu dengan menjaga perut kita. Perut kita ini tempat kita mengisi makanan. Maka pastikan makanan yang masuk dalam perut kita adalah daripada sumber yang halal. Kullu lahmin nabatas min haramin fannaru awla bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada sumber pendapatan yang haram, maka api neraka adalah layak bagi dia. Sebab itu sebelum kita makan sesuatu makanan, kita kena pastikan makanan itu daripada sumber yang halal. Dan seboleh yang mungkin jangan sama sekali, kan? Jangan sama sekali kita mengabaikan sumber makanan kita. Kita tak kira halal ataupun haram ataupun syubhah. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan seterusnya, tanda kita takutnya pada Allah Subhanahu wa taala itu ialah kita menjaga tangan kita tidak menghulurkan tangannya pada sesuatu yang haram. Sebaliknya, ia menggunakan pada sesuatu yang mendatangkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Ka'ab al-Ahbar, ia berkata, Allah membina sebuah rumah dari batu permata yang hijau. Dalam rumah itu terdapat 70 buah rumah yang setiap satunya memiliki 70,000 buah bilik. Tidak ada yang dapat memasukinya kecuali orang yang meninggalkan setiap yang haram kerana takut kepada Allah. Orang yang takut pada Allah ni ialah orang yang sentiasa menjaga diri dia supaya ia tidak melakukan benda yang haram. Orang yang dalam dirinya yang melakukan benda yang haram, maknanya tidak ada sifat takut pada Allah. Sebab kita dalam beribadat, kita kena ingat, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita dalam buat ibadat, kita tak nampak Allah. Dalam hidup ini memang kita tak nampak Allah, tapi sudah pasti Allah nampak kita. Walau di mana kita berada, dalam tempat yang paling gelap, dalam tempat atas batu yang cukup hitam, Allah Ta'ala pasti mengetahui. Setiap semut yang hitam berada di atas batu yang hitam, di malam yang cukup gelap dan hitam, Allah Ta'ala tahu daripada mana semut itu datang dan ke mana semut itu akan pergi. Itu atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam banyak ayat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita berfikir, ya ulil albab, ya ulil absar, orang yang ada hati, orang yang ada pikiran, orang yang boleh melihat akan kekuasaan dan keagungan Allah. Quran yang 6,236 ayat, yang ada 114 surah. Kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah, dia telah mengira huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Huruf yang ada dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala kira, Allah Ta'ala bagi, dan Imam Syafi'i 1200 tahun yang dulu dah kira. Zaman yang tak ada internet, zaman yang tidak ada kalkulator, zaman yang tidak ada komputer, tapi Imam Syafi'i boleh kira huruf yang ada dalam Al-Quran.
Kalamullah al-mu'jiz. Kalamullah al-mu'jiz, iaitu suatu percakapan Allah yang penuh dengan mukjizat. Imam Syafi'i dah boleh kira, iaitu jumlah yang dikira oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir pada tahun 150 Hijrah, yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dia dah kira jumlah huruf dalam Quran ni tuan-tuan, kalau tanya kita pun kita tak ingat berapa. Dan mungkin kita pun pernah dengar tapi tak ingat. Ada yang kata saya tak tahu jumlah yang sebenar. Huruf dalam Al-Quran ni tuan-tuan, jumlah dia adalah 1,027,000. Jumlah keseluruhan huruf yang ada dalam Al-Quran 1,027,000. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang yang sentiasa membaca Al-Quran, tangannya sentiasa memegang Al-Quran. Orang yang baca Quran ni, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu asyru amsalihha. La aqulu alif harfun walakin alif wa lamun harfun wa mim harfun. Nabi bagi tahu kepada kita, kalau kita baca Al-Quran ni, kita akan dapat satu kebaikan. Falahu bihi hasanah, dia akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu, dan yang kita kebaikan itu asyru amsalihha, satu kebaikan dapat 10 pahala. Satu huruf kita baca Al-Quran, satu huruf kita baca Al-Quran, kita dapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu, wal hasanatu asyru amsalihha, dia sama dengan 10 kali kebaikan yang lain. Maknanya satu huruf dapat 10 pahala. Kalau 1,027,000 huruf yang ada dalam Al-Quran, maka kita boleh dapat 10 juta lebih pahala satu Al-Quran. Sebab tu orang yang hafal Al-Quran ni tuan-tuan, orang yang istimewa. Dalam dada dia tuan-tuan ada 1,027,000 huruf Al-Quran. Dia baca setiap hari, dia khatam Al-Quran, dia dah khatam dengan mendapat pahala 10 juta. 10 juta lebih pahala. Ni kalau nak kira dari segi pahala. Sebab tu kita orang yang ada perasaan takut dengan Allah ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara yang kita jangan tinggalkan dalam hidup kita ialah jangan tinggalkan baca Al-Quran. Kalau kita rasa segan nak baca Al-Quran, kita dengarlah Al-Quran. Sebab dengar itu juga mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang keenamnya, tanda orang itu takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah ia menjaga akan kakinya, iaitu ia tidak berjalan untuk berbuat akan kemaksiatan kepada Allah. Sebaliknya ia berjalan dalam ketaatan dan keredaannya, serta dalam bergaul dengan para ulama dan orang-orang yang soleh. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Ini tanda orang yang takut. Dia jaga kaki dia. Maksud kaki itu dipelihara supaya ia tidak berjalan ke tempat-tempat yang maksiat. Dia tidak berjalan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjalan ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala redha. Antara tempat ni yang Allah Ta'ala redha ialah masjid. Al-masjid ni, yang kata masjid, masajid. Yang kata masjid ni, baitun min buyutillah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafazhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Dan menggunakan kaki dia ialah untuk berjalan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kasratul khuta ilal masajid, yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang yang Allah Ta'ala akan angkat akan darajatnya, Allah Ta'ala akan hapuskan akan dosanya, ialah orang yang memperbanyakkan kakinya jalan ke rumah Allah. Kasratul khuta ilal masajid. Sebab tu dalam hidup kita sehari semalam, jangan kita abaikan,
Jangan kita lupakan supaya kaki kita setiap hari sekurang-kurangnya satu waktu kita boleh menjejakkan kaki kita ke masjid. Karena kaki itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang khauf, orang yang takut pada Allah ni, orang yang sentiasa menjaga kakinya, iaitu tidak berjalan ke tempat maksiat. Orang yang sentiasa berjalan atas ketaatan dan keredaan Allah. Pergi ke masjid semayang waktunya, pergi ke masjid untuk belajar ilmu, pergi ke masjid untuk beriktikaf, pergi ke masjid untuk membaca Al-Quran dan seumpamanya. Orang yang menjaga kakinya itu supaya sampai ke tempat yang Allah Ta'ala reda, maknanya dia ada sifat takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi apa yang kita sebutkan pada hari ini, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang ada sifat takutnya itu al-khawf, ialah orang yang sentiasa menjaga lidahnya, orang yang sentiasa menjaga hatinya, orang yang sentiasa menjaga pandangannya, orang yang sentiasa menjaga perutnya, orang yang menjaga tangannya, dan orang yang boleh menjaga akan kakinya. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu-minggu yang berikutnya ciri-ciri orang yang ada sifat khauf, takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Moga berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.